Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Oktober bersama saya Al-Muslim Ahmad Noor dan jurubahasa isyarat Amsyar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Rangkaian komunikasi di Gaza terputus. Juga Israel endah keputusan gencatan senjata PBB. Rangkaian komunikasi dan internet di semenanjung Gaza terputus sepenuhnya ketika Israel meluaskan operasi daratnya dan melancarkan serangan paling dahsyat dalam sejarah. Wilayah itu tidak dapat dihubungi oleh dunia luar, malah ramai kaki tangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta pasukan perubatan yang bertugas di Gaza tidak dapat dihubungi. Persatuan Bulan Sabit Merah berkata pihaknya terputus hubungan sepenuhnya dengan bilik gerakan dan pasukan yang beroperasi di Gaza, manakala kerajaan menjelaskan petugas keselamatan tidak dapat menerima panggilan kecemasan. Médecins Sans Frontières atau Doktor Tanpa Sempadan pula gagal berhubung beberapa rakan sekerja di Palestin. Mereka juga mengakui sangat khawatir mengenai keselamatan pesakit, kaki tangan perubatan dan ribuan keluarga yang berlindung di Hospital Al-Shifa dan kemudahan kesihatan lain. Ketua Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Catherine Russell menerusi ciapannya di aplikasi X, turut mengakui agensinya tidak dapat berkomunikasi dengan kaki tangan di Gaza. Terdahulu Rejim penjajah itu bertindak melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk tempatan berhampiran checkpoint DCO selepas merobohkan kediaman pemimpin kanan Hamas Bagis Nakhleh. Kediaman yang terletak di kamp pelarian Al-Jazalun itu dirobohkan atas alasan dibina tanpa kebenaran. جابوا اختاروا كل المنطقة من ضمنهم احنا بس لما جددوا الاختار مرة هاي جددوه بس إلنا لحالنا وطبعا احنا تواصلنا مع المحامية على أساس إنه نعمل رخصة بس يعني ما مهلناش الوقت أول وقت ما أسعفنا وهم بالعماد عملوا فينا هيك وبعدين لما ترافعوا آخر مرة لما استأنفنا رفضوا الاستئناف بحجة إنه الأمر سياسي. صحيح الأمر سياسي بحت. Ketika Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi gencatan senjata, rejim Zionis tetap mengendahkan desakan itu malah semakin rakus membedil seluruh wilayah Gaza. Setakat ini jumlah rakyat Palestin yang syahid meningkat kepada 7,326 orang. pertempuran disifatkan paling teruk di Gaza awal pagi tadi yang berlarutan sejak malam semalam. Rejim turut mendakwa telah menggempur semenanjung Gaza menggunakan jet dan telah mengenai 150 sasaran bawah tanah. Israel juga mendakwa komander Hamas Asam Abu Rakabah terbunuh dalam serangan yang menyasarkan kedudukan kumpulan pejuang itu. Sementara itu, asap tebal menyelubungi Gaza dalam pengeboman yang dilancarkan tanpa henti selepas subuh, namun tidak sedahsyat serangan yang dilakukan pada waktu malam. Ketika Israel mengancam untuk meluaskan operasi daratnya di Gaza, pejuang Hamas berikrar akan berjuang habis-habisan memerangi rejim Zionis. Brigade Al-Qassam dalam kenyataan berkata pihaknya sedang berdepan pencerobohan darat Israel di Beit Hanun serta Burej, masing-masing terletak di utara dan tengah semenanjung Gaza. Sementara itu, ahli kanan Biro Politik Hamas Izzat Al-Rishak menerusi aplikasi Telegram berkata pasukan penentang sudah bersedia jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memasuki Gaza malam ini. Terdahulu, sidang khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meluluskan resolusi gencatan senjata dengan menerima 120 undi penyokong. Resolusi draft yang diketuai oleh Jordan itu mendapat sokongan awal daripada lebih 40 negara termasuk Mesir, Oman dan Emirat Arab Bersatu. Resolusi itu turut ditentang 14 negara antaranya Amerika Syarikat, Austria dan Papua New Guinea, manakala negara-negara jaguh hak asasi manusia seperti Australia, Kanada, Sweden dan United Kingdom UK pula tidak mengundi ketika krisis kemanusiaan di Gaza kritikal. Kanada sebelum itu mengadakan sedikit pindaan kepada resolusi itu yang membidas tindakan Hamas terhadap Israel
tetapi ia gagal mendapat sokongan yang diperlukan. Pindaan itu hanya mendapat 85 undi menyokong, 55 menentang dengan 23 tidak mengundi. Sekaligus gagal mendapatkan majoriti 2/3. Resolusi ini antara lain menyeru kepada gencatan senjata kemanusiaan dengan segera selain menurut agar semua pihak mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Today, the General Assembly declared that a call, stop the war and stop it now, send the humanitarian assistance now at scale, and also stop the ethnic cleansing and the killing and protect the Palestinians, protect the civilians. Sidang tergempar PBB itu diadakan pada Khamis dan Jumaat selepas persidangan Majlis Keselamatan PBB menemui jalan buntu susulan resolusi gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan diveto oleh ahli tetap PBB iaitu Amerika Syarikat. Situasi yang semakin getir di Gaza memberi tekanan hebat terhadap petugas kesihatan dan pasukan penyelamat. Mereka bagaimanapun terus menjalankan tanggungjawab mereka walaupun berdepan kemusnahan infrastruktur, terputus talian komunikasi, malah kehilangan ahli keluarga sendiri. Menurut petugas paramedik Nasim Hassan, setakat ini 46 buah ambulans musnah di Gaza, manakala 24 lagi tidak dapat berfungsi. Hanya 22 buah ambulans sahaja masih berfungsi walaupun ada antaranya yang mengalami separa kerosakan akibat serangan Zionis. لا يوجد لدينا أي كيس من الموتى الآن في سيارات الإسعاف ونواجه صعوبة في نقل الجثث المتحللة وهناك العشرات بل المئات من الجثث المتحللة داخل البيوت التي تم استهدافها. Dalam pada itu, seorang lagi petugas ambulan, Faik Abu Jamai, menceritakan pengalamannya mengeluarkan jenazah adiknya sendiri di bawah runtuhan kediamannya. فمن ضمن الإصابات ومن ضمن الشهداء أنا يعني ببحث عن الإصابات والأشلاء فوجدت إنه أخي من ضمن الشهداء فطبيعة عملنا إنه أنا كسائق إسعاف أو مسعف إني ألاقي أخي شهيد أبي شهيد زوجتي شهيدة في هذا الحدث. 3 minggu perang di Gaza membawa kepada kemusnahan teruk sehingga memaksa lebih 600,000 pelarian Palestin berlindung di 150 sekolah. Mereka percaya sekolah adalah kawasan yang paling selamat meskipun fasiliti itu pernah menjadi sasaran Israel sehingga meragut banyak nyawa. Pelarian yang berlindung di sekolah itu juga kekurangan akses kepada air, elektrik, makanan akibat kepungan Israel. Agensi Bantuan PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA berkata kepadatan penduduk di sekolah menjurus kepada risiko kesihatan yang teruk ketika sistem kesihatan Gaza telah runtuh sepenuhnya. Penduduk Palestin yang dipindahkan mula berlindung di sekolah selepas pengeboman besar-besaran di semenanjung Gaza. 2 hari lepas, sebuah sekolah UNRWA di Rafah menjadi sasaran serangan udara Israel sehingga menyebabkan seorang warga Palestin terbunuh. Ketika Gaza teruk dibedil, tebing barat tidak terkecuali menjadi mangsa keganasan rejim Zionis. Rejim penjajah itu bertindak melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk tempatan berhampiran checkpoint DCO selepas merobohkan kediaman pemimpin kanan Hamas Bagis Nakhleh. Kediaman yang terletak di kamp pelarian Al-Jazalun itu dirobohkan atas alasan dibina tanpa kebenaran. جابوا اخطار لكل المنطقه من ضمنهم احنا بس لما جددوا الاخطار مره هاي جددوه بس إلنا لحالنا وطبعا احنا تواصلنا مع المحاميه على اساس انه نعمل رخصه بس يعني ما مهلناش الوقت او الوقت ما اسعفنا وهم بالعماد عملوا فينا هيك وبعدين لما ترافعوا اخر مره لما استأنفنا رفضوا الاستئناف بحجه انه الامر سياسي. صحيح الامر سياسي بحت. Penggunaan gas saraf yang dijangka akan digunakan Israel bagi menyerang terowong Hamas amat berbahaya dan tiada rawatan setakat ini. Pegawai Perubatan Dr. Norehan Ayub berkata gas saraf lazimnya digunakan dalam ketenteraan dan bertujuan untuk membunuh. Beliau berkata gas saraf yang digunakan pada dos yang lebih tinggi boleh menyebabkan sawan, hilang kawalan badan, kelumpuhan kepada otot dan kesukaran bernafas. Bahan yang bertindak melaluinya adalah secara penyerapan ke kulit ataupun melalui pengudaraan melalui paru-paru.
ejen saraf ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu ejen siri G dan ejen siri V bergantung kepada penggunaannya dalam ketenteraan. Setengah ejen G terutama tabun dan sarin hanya akan bertindak pada persaran dalam tempoh yang sangat singkat tetapi sangat highly mortality berbanding dengan yang lain-lain. Tambah beliau, kebarangkalian untuk bertahan selepas terkena gas saraf itu amat rendah memandangkan ia memerlukan sistem perubatan yang sangat canggih dan mahal. Sebelum ini, Hamas mendakwa Israel akan menyerang terowong Hamas menggunakan gas saraf dalam rancangan serangan mengejut bagi menyelamatkan 200 tebusan Israel. Tular program berunsur ekstremisme, KPM arah siasatan menyeluruh. Kementerian Pendidikan KPM menunggu laporan lengkap berhubung kes tular di sebuah sekolah yang didakwa menjalankan program berunsur ekstremisme ketika menyatakan sokongan kepada Palestin. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya sudah mengarahkan siasatan menyeluruh ke atas sekolah terbabit sebelum tindakan dapat diambil. Dalam masa yang sama, kita tidak kompromi unsur-unsur radikalisme, ekstremisme, keganasan dan replika senjata tidak dibenarkan sama sekali berada dalam kawasan sekolah. Jadi kita minta semua pihak khususnya yang di bawah institusi pendidikan untuk memberikan perhatian penuh kepada garis panduan yang telah pun kita keluarkan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung isu tular terbabit yang turut mendapat bantahan dari segelintir ibu bapa yang meminta program solidariti itu tidak diteruskan kerana ia tidak sesuai. Mengulas lanjut, Fadlina berkata Minggu Solidariti Palestin di sekolah dibuat dalam tempoh yang terhad iaitu dari 29 Oktober hingga 3 November sahaja. Namun, KPM mengesahkan video berkenaan dianjurkan di luar tempoh waktu pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin dan tidak mengikuti panduan yang ditetapkan pihak kementerian. Beliau yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal sebelum itu hadir merasmikan pelancaran Taman Angkat Amanita Taman Pekaka Nibong Tebal hari ini. Rakyat Palestin tidak pernah berhenti berharap agar konflik di Gaza akan menemui jalan penyelesaian walaupun harapan itu masih samar. Walaupun serangan demi serangan meragut kehidupan mereka, namun mangsa perang itu tidak akan berganjak dari tanah Palestin biarpun nyawa jadi taruhan. Gambaran semangat juang rakyat Palestin yang ditindas selama 7 dekad itu disuarakan seorang pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM yang berasal dari Jenin Tebing Barat. We have one solution is to stay there, okay, to defend your house, to defend your people, to stay there until you die, okay. We cannot be displaced by the Jewish, by the Americans. They wanted us to be displaced from Gaza to go to Sinai. We will stay in our country in Gaza until we die. This is the only solution because we are not the oppressors. We are defending our own rights. We feel that the rights in our hand. Terdahulu beliau hadir pada Himpunan Pahang for Palestine di dataran Majlis Bandaraya Kuantan MBK pagi tadi yang disertai lebih 6,000 warga Pahang sebagai tanda solidariti terhadap rakyat Gaza. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pahang turut melancarkan tabung Palestin 2.0 dengan kutipan setakat ini berjumlah RM110,000. Tuan-tuan dan puan, Pahang daripada dulu lagi tidak pernah jemu, tidak pernah penat untuk membantu Palestin. Dulu kita bagi RM700,000. Hari ini kita nak lancar lagi tabung untuk Palestin. Kerajaan Negeri Pahang akan memberi kepada tabung Palestin sebanyak RM100,000, tuan-tuan dan puan. Himpunan itu turut disertai Timbalan Mufti Pahang Datuk Badli Syah Alauddin, selebriti TV Al-Hijrah Farah Adiba dan aktivis kemanusiaan Heliza dan Hazwani Helmi. Perang Palestin-Israel sejak 7 Oktober lepas telah berlanjutan selama 3 minggu dan meragut lebih 7,000 nyawa. Sejumlah 18,371 naskah Al-Quran tiada perakuan Kementerian Dalam Negeri KDN, lusuh atau rosak berjaya ditukar sehingga September tahun ini. Ia hasil pelaksanaan program berimpak Jom Exchange Al-Quran JEQ di seluruh negara dalam menjayakan misi ke arah sifal Al-Quran tiada perakuan KDN.
Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof dalam satu kenyataan media. Hasil mesyuarat Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Pencetakan Al-Quran LPPPQ kali ke-109 yang dipengerusikan Datuk Dr. Noh Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ. Kenyataan itu menyebut 9,464 unit teks atau bahan Al-Quran yang tiada perakuan KDN, kesilapan pada ayat, rosak, usang dan sebagainya dari seluruh negara telah menjalani proses pemuliaan atau pelupusan. Dalam mesyuarat itu, LPPPQ juga telah menetapkan semua bentuk teks atau bahan Al-Quran yang diterbit, dicetak, dibawa masuk ke dalam negara untuk tujuan edaran atau jualan hendaklah melalui semakan Lajnah Tasihh Al-Quran KDN dan diperaku oleh LPPPQ terlebih dahulu. Kegagalan untuk mendapatkan perakuan ini akan menyebabkan mana-mana pihak yang terlibat akan berdepan dengan tindakan penguatkuasaan oleh KDN. Kefahaman tentang ilmu perlu menjadi teras dalam membangunkan Malaysia Madani serta menegakkan syiar Islam. Berucap pada Majlis Ilmu Madani di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata, semua pihak perlu mengelak daripada menjadi alat atau mangsa kefahaman yang mungkin mengelirukan sama ada fahaman Barat atau fahaman yang boleh melemahkan kekuatan Islam. Islam itu kalau nak tegakkan mesti dengan meningkatkan kefahaman ilmu. Maka tidak semua orang boleh ke pondok atau menjadi guru, tapi semua harus ada kefahaman asas Islam. Pertama untuk menyelamatkan diri dan keluarga, tetapi juga untuk mengelakkan daripada menjadi alat ataupun mangsa kepada kefahaman yang mungkin mengelirukan, sama ada fahaman Barat, liberal Barat, atau kefahaman yang daripada intijahat ataupun elemen-elemen ghulu yang juga akan melemahkan kekuatan Islam. Majlis Ilmu Madani malam semalam tampil dengan tazkirah yang disampaikan Mudir Pertubuhan Mujamma' Ibn Sunni Litalaqi Pendang Kedah, Abdullah Abdul Rahman. Ia turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar. Sebanyak 9 pusat pemindahan kekal bencana PPKB akan dibina khususnya di negeri yang sering dilanda bencana banjir termasuk Sabah dan Sarawak. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata projek pembinaan berkenaan akan mengambil masa selama 18 bulan dengan PPKB pertama dijangka siap pada tahun 2026. PPKB dan juga PPS adalah PPKB ini dia mempunyai kemudahan dan prasarana yang lebih baik berbanding dengan PPS sebab kita mensasarkan dalam desain itu dewan penginapan, ada ruang khas wanita dengan konsep universal design, ada kemudahan mesra OKU, store khas untuk makanan, dapur khas, ruang solat, bilik rawatan dan sebagainya. Berbanding sebelum ini bilik-bilik darjah, dewan-dewan balai raya yang mempunyai kemudahan yang cukup terhad. Pembinaan PPKB di kawasan sekolah juga menjadikan fasiliti itu beroperasi secara duifungsi dengan dijadikan pusat pemindahan semasa bencana dan boleh dimanfaatkan komuniti sekolah di luar tempoh bencana. Sementara itu, Armizan yang juga pemangku Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN turut memberi jaminan bekalan makanan sepanjang peralihan monsun timur laut mencukupi bagi menampung permintaan rakyat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan Sekolah Kebangsaan Banggol Pradong Kuala Terengganu siang tadi. Seketika nanti, Mawib agih zakat hampir 635 juta ringgit kepada asnaf. Hampir 635 juta ringgit berjaya diagihkan kepada golongan asnaf sepanjang Januari hingga September 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata jumlah itu turut merangkumi 3 siri ziarah asnaf menerusi 30 jenis skim bantuan yang diperkenal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib.
Beliau berkata bantuan zakat itu membabitkan kluster kebajikan, perlindungan, ekonomi, perubatan, pendidikan dan kluster pembangunan ummah. Penting ziarah ni seperti mana yang saya sebut dahulu untuk memastikan bantuan yang diterima itu dapat membantu dan meringankan beban kesusahan yang ditanggung oleh asnaf. Beliau berkata demikian kepada media pada program ziarah asnaf di Ibu Negara petang tadi. Dato' Dr. Muhammad Naim turut menyantuni 3 keluarga sekitar Keramat di mana mereka menerima skim bantuan di bawah MAWIP seperti bantuan kewangan bulanan, sewa rumah, perubatan am, bantuan am IPTA, bantuan susu khas dan sebagainya. Allahyarham Profesor Datuk Siddiq Fazil wajar diangkat sebagai pejuang kedamaian sejagat sejajar dengan wawasan dan pemikiran yang dicetuskan tokoh ilmuan berkenaan ketika hayatnya. Berpegang kepada gagasan kesederhanaan atau wasatiyah, pemikiran bekas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM itu yang melangkaui batas sempadan dunia wajar dijadikan bahan diskusi dan rujukan pada pemimpin dan ilmuwan. Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Malaysia GPM Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin berkata pemikirannya yang digarap dalam bentuk penulisan buku dan risalah telah menjadi bahan rujukan pelbagai pihak di peringkat nasional dan antarabangsa. Banyak juga tema-tema yang besar, agenda pembinaan bangsa Malaysia, Fik Ta'ayush, hidup bersama dalam budaya damai, Fik Tamkin, pemberdayaan rakyat, elemen pencerahan, pembebasan dan perubahan. Ini antara aspek-aspek yang dititik beratkan oleh beliau sewaktu kami bersama-sama dalam gerakan Islam. Dan pastinya dalam hal ini banyak buku, banyak risalah, banyak juga tulisan. Malah tokoh kita Dato' Sri Anwar Ibrahim juga antara lain merupakan individu yang sangat rapat dengan beliau. Terdahulu beliau hadir pada majlis perasmian Seminar Fikrah Siddiq Fazil di Air Keruh, Melaka yang disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Hari ini kita angkat pemikiran almarhum Ustaz Siddiq Fazil, bekas Presiden ABIM yang ketiga, yang mana sangat sesuai sebenarnya dengan nilai-nilai yang diterapkan menerusi Malaysia Madani. Jadi saya anggap ini juga salah satu sebagai langkah penyerapan nilai-nilai yang kita nak capai sebagai sebuah bangsa Malaysia. Seminar yang bertujuan untuk mendedahkan golongan muda kepada cetusan pemikiran Allahyarham Datuk Siddiq dihadiri 300 peserta termasuk pelajar IPTA dan IPTS. Satu langkah awal penyerapan untuk nilai-nilai madani, dan antara nilai-nilai madani yang ditekan adalah tentang keyakinan, tentang hormat, tentang ihsan, tentang kemampanan dan juga daya cipta. Jadi dengan ruang-ruang yang ada ini, kita harap agar nilai-nilai madani ini dapat diserap dengan baik dan kalangan anak muda, insya-Allah. Profesor Datuk Siddiq yang merupakan Presiden ABIM ketiga meninggal dunia pada 31 Ogos 2021 pada usia 74 tahun. Bapa kepada 7 anak itu pernah menyandang jawatan pengerusi Akademik Kajian Ketamadunan, ahli panel Akademik Pengurusan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, pengerusi Institut Darul Ihsan IDE dan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kids Flix meneruskan siri jelajahnya ke Johor selepas sambutan memberangsangkan pada siri jelajah pertamanya di Kelantan. Dengan penampilan khas Angkasawan Negara Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur, ibu bapa berpeluang mendengar perkongsian berhubung isu pendidikan awal kanak-kanak. Bertempat di Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru, siri jelajah itu mendapat sambutan memberangsangkan daripada orang ramai. Program hari ini sebenarnya kita nak memberikan awareness kepada masyarakat, khususnya kepada ibu bapa yang memiliki anak antara 0 hingga 6 tahun, supaya mereka sedar bahawa kewujudan Kids Flix memberikan satu pendidikan prasekolah dan juga peringkat taska secara kolektif dan juga holistik. So dengan mengetahui bahawa kewujudan Kids Flix khususnya sekarang ini berada di Johor Bahru. So di Johor tadi kita ada 19 play school dan preschool Kids Flix. So dengan itu memudahkan mereka untuk mendaftar nanti untuk anak-anak mereka bagi tahun 2024. Kids Flix yang menawarkan pembelajaran berasaskan Islamik, Al-Quran dan teknologi mampu mencipta pencapaian memberangsangkan kepada kanak-kanak. Alhamdulillah, ini adalah kali jelajah yang kedua ke Johor. Pertama ke Kelantan dan Kids Flix yang kedua di Johor Bahru. Dan hari ini Kids Flix mempamerkan betapa ciliknya anak-anak Kids Flix yang dapat menunjukkan betapa hebatnya mereka menghafaz Al-Quran.
kami mempunyai kit fleece robotik, kit space, kit Quranik dan juga kit hafiz, di mana kami cuba menekankan anak-anak untuk menghafaz Al-Quran, untuk khatam Al-Quran bila berumur 6 tahun dan untuk menjadi ummah yang terbaik di luar sana. Jadi saya berasa begitu berbangga setelah dapat melihat hasil guru yang begitu betul-betul lumus mengajar anak-anak Kids Flix. Kids Flix juga memberi pengalaman berbeza dan menarik serta seimbang di mana kanak-kanak mampu khatam Al-Quran sebanyak 4 kali pada usia 6 tahun. Saya nampak apa yang diperkenalkan dekat Kids Flix ni adalah keseimbangan lah, iaitu balance dari segi rohaniah, iaitu melalui aktiviti disiplin membaca Al-Quran, membuat hafazan surah-surah lazim. Dari segi jasmani kan, aktiviti-aktiviti di kelas, dan juga dari segi intellectual. Dan the best part dekat Kids Flix ni adalah melalui aktiviti eksperimen yang diperkenalkan di dalam kelas lah. So by that kids are able to learn by doing lah. Mereka mempunyai experience untuk buat sendiri aktiviti tersebut dan able untuk relate dengan apa yang berlaku di persekitaran mereka. Pada siri jelajah ini, Kids Flix turut menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Rastec. Sementara itu, Kids Flix bakal menganjurkan hari terbuka yang diadakan serentak di 170 rangkaiannya di seluruh negara pada 4 November depan. Tinggal di kawasan pedalaman bukan lagi halangan kepada penduduk untuk memiliki dokumen pengenalan diri. Malah persepsi masyarakat orang asli terhadap keperluan dokumen itu juga semakin baik agar mereka boleh menikmati kemudahan serta peluang pekerjaan. Lebih manis apabila urusan komuniti berkenaan menjadi lebih mudah hasil keprihatinan Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang sentiasa turun padang bagi memastikan golongan itu tidak tercicir dan terpinggir. Baru-baru ini, kru Berita Al-Hijrah mengikuti program outreach menyemai kasih rakyat atau MEKAR di Kampung Pagi Kuala Tahan Jerantut. Ketika mendekati masyarakat orang asli di sini, mereka mengakui ketiadaan dokumen pengenalan diri menyukarkan mereka untuk menikmati kemudahan pendidikan, kesihatan, kebajikan, perbankan, malah peluang pekerjaan. Tidak mahu masalah itu membelenggu penduduk, Tok Batin Husin Dayak akan memastikan setiap penduduk kampung dan anak-anak buahnya memiliki dokumen. Namun, usaha itu ternyata berdepan cabaran tersendiri. Asyik pindah. Jadi masa depan anak-anak dia jadi masalah sikit. Jadi bila tak sekolah, sampai bila anak-anak kita akan jaya, akan senang. Jadi saya pun ucap terima kasih juga kepada JPN dan kepada JAKWA kerana sudi membantu untuk sijil kelahiran anak-anak. Dalam kunjungan skuad MEKAR JPN, 31 orang asli di kampung ini memperoleh sijil kelahiran manakala 5 lagi individu menerima kad pengenalan masing-masing yang turut menjadi simbolik kepada sambutan Jubli Intan 75 tahun JPN yang disambut setiap Oktober. Saya dah dapat IC tu, merasa saya dalam hati saya tu lega sebab IC tu kita perlu. Kita pergi dapat duit, lepas tu kita pergi sana sini tu kita perlu IC. Sebab kat kampung ni susah setengah nak kerja. Kita nak cari kerja kat luar yang senang. Lepas tu, itulah sebab saya dah sangat dapat IC dengan Sarawak Beranak sebab kat luar ni banyak kerja, dekat dalam dah tak ada. Semua kerja kat luar je. Program MEKAR adalah manifestasi komitmen berterusan JPN bagi memudahkan pendaftaran identiti penduduk orang asli serta pedalaman, pesakit kronik dan terlantar, orang kurang upaya dan warga emas yang sukar hadir ke pejabat JPN. Yang mana program MEKAR Ihsan ni kita fokuskan kepada golongan OKU terlantar, pesakit kronik, warga emas yang tidak berkemampuan untuk hadir ke mana-mana cawangan di Negeri Pahang. Kita ada 15 cawangan keseluruhannya yang mana mereka hanya scan QR kod tersebut dan dalam masa 14 hari kami akan hantar pasukan unit MEKAR khas JPN Pahang ke lokasi berkenaan lah. Inisiatif yang mendapat sokongan JPN Pahang, JPN Jerantut, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA, Pejabat Pendidikan Daerah dan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muim ini telah membantu ratusan masyarakat orang asli dan pedalaman di negeri itu. Dalam bulan Oktober ini kami ada 128 program dan hari ini adalah salah satu program daripada 128 tersebutlah. Kita ada MEKAR Komuniti, MEKAR Ihsan, MEKAR Jejak Identiti.
Kaunter JPN turut dibuka di sini dan sebanyak 29 permohonan daftar lewat kelahiran diterima selain permohonan MyKad serta penggantian dokumen. Usaha untuk mendekati masyarakat rentan ini telah diperhebat melalui operasi Mekar di seluruh negara sejak 2002 sehingga kini. Sepanjang tahun ini sahaja, JPN telah berjaya melaksanakan 1,306 operasi Mekar di seluruh negara dengan purata 163 operasi setiap bulan. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan Jurubahasa Isyarat Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. We tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.